kita lihat bagaimana peningkatan yang cukup baik telah ditunjukkan oleh mereka. Mungkin pemain-pemain ini boleh diberikan peluang untuk mewakili pasukan kebangsaan, dan diharap Dato' K. Rajagopal mematikan perlawanan malam ini. Tetapi beliau tidak kelihatan berada di stadium. Bekas pemain kebangsaan dan juga pemain sayap yang cukup lincah satu ketika dahulu, iaitu Kan Han Meng juga turut berada di sini. Bukan minatnya terhadap perlawanan yang membebaskan dua pasukan ternama ini. Azmi, Zakwan, kecederaan demi kecederaan memperlihatkan betapa aksi dari Zakwan agak merosot dalam kebelakangan ini. Dia tidak begitu menyelah sebenarnya sepanjang musim lalu dengan pasukan ATM. Biarpun berjaya membantu pasukan ATM layak ke final Piala Malaysia. Sejak beliau pulih daripada kecederaan serius tahun lalu, ya, kelihatan belum ada lagi peningkatan yang begitu baik yang ditunjukkan oleh Zakwan setakat ini. Tapi dorongan yang agak kuat untuk Syarul Kidlan. Sejauh manakah keupayaan kedua pasukan untuk mengekalkan rentak dan juga tempo permainan ini? Farhan yang pernah berkelana sampai mewakili pasukan PDRM selepas digugurkan oleh Terengganu, tapi melihatkan bahawa Kelantan telah menyelamatkan karier beliau dan beri peluang kepada pemain yang dilahirkan pada 19 Disember 84 itu tempat pada tahun 2009. Daud Su Jamaluddin, putaran ke dalam di sebelah kiri pintu gol Aldaro Takzim. Apakah Danny Giza akan dibawa masuk secepat mungkin oleh Fandi Aman? Baiklah, dalam pada itu, untuk maklumat anda, jangan lupa untuk menyertai Fantasi Liga Super Malaysia, di mana anda boleh melawat arena.my. Bagi mengetahui detail dan juga maklumat lanjut, anda boleh memenangi hadiah-hadiah wang tunai secara mingguan dan juga bulanan. Jangan lupa bahawa malam esok insya-Allah ada satu lagi lawanan minggu hadapan, hari Jumaat dan juga hari Sabtu. Ada lagi dua perlawanan dalam saingan Liga Super ini. Zakwan ada Abdul Razak berdepan dengan Zarul Fitri. Satu lampungan terlalu tinggi, jauh. Matyo diasak oleh Obina Nueri. Nueri lebih berjaya. Ya, saya tertarik dengan kesungguhan yang telah ditunjukkan oleh Obina ini. Kelihatan di mukanya bagaimana kesungguhan yang diberikan kepada pasukan Kelantan, seolah beliau begitu kasih kepada pasukannya. Manju akan bijak dilakukan oleh Aidil. Dapat ditampan oleh Indra Putra. Manju masih lagi memegang rusuknya, dikatakan mengalami kecederaan. Nueri calon pemain terbaik setakat ini. Syakir bakal mencabar. Satu hantaran jauh untuk Farhan di belakangnya. Indra Putra menanti. Di mana defensive midfielder untuk mengawal, menyekat Indra Putra. Kita lihat antaran yang dilakukan oleh Indra, betul-betul di belakang Faizal Mansur bola itu jatuh, memudahkan untuk Farhan. Dan bagaimana pula dengan kebolehan yang cukup menarik ditunjukkan oleh Farhan, menggelecek dan melakukan satu lorongan ataupun satu umpanan yang cukup baik. Dan inilah kelebihan yang ada pada pasukan Kelantan, betapa pantasnya barisan pemain tengah mereka datang untuk membantu setiap kali bahagian striker mereka mendapat bola. Syakir sekali lagi mengasak. Dia langsung tak beri ruang kepada pemain-pemain midfield Darul Takzim untuk memegang bola.
Badin Radi dikejar oleh Aweh. Berjaya Badin Radi. Dorongan baik untuk Manju. Berpusing-pusing. Dan Farhan peluang sekali lagi. Tapi dia memilih untuk menolak kepada rakan. Dia sepatutnya boleh tembak terus ke arah pintu gol. Kita lihat sekali lagi kelebihan yang ada pada midfield pasukan Kelantan. Lorongan dari Pia. Kemudian Manju melorongkan kepada Farhan, tetapi Farhan mengambil keputusan untuk melorongkan kembali kepada Maju. Kita lihat Maju lambat untuk memotong ke depan Pak Aidil untuk menyambut antaran yang dilakukan oleh Farhan tadi. Tidak offside. Syarul berdepan dengan Nik Syarul Azim. Oh, kesilapan dari Daud Su. Untuk Aidil, untuk Zakwan. Tadukan dari Safisani. Dani Giza akan dibawa masuk untuk menggantikan Nurul Azwan Roya. Dalam pada itu kita lihat cubaan melambung dari Safisani. Reception yang cukup berbeza untuk Nurul Azwan Roya dan juga Syarul Idlan Talaha. Saya pun hairan kenapa pengadil tak nampak pertukaran akan dilakukan. Suami Mat Hasan dia agak terleka sedikit sebentar tadi. Cakap tentang pengadil, saya melihat Suhaimi perlu lebih tegas di separuh masa yang kedua ini. Walaupun dia sudah melayangkan 2 kad kuning. Dan kedua-duanya adalah untuk pemain pasukan Kelantan. Advantage diberikan. Lontaran ke dalam Kelantan. Syakir Syari. Iza buat masa ini terpaksa turun ke bawah. 2 pertukaran sudah dilakukan oleh Darul Takzim. Sekarang baru saya nampak Lan, kenapa Zamir tak boleh melakukan counter attack kerana di sebelah tepi Zakwan lambat naik ke atas. Ya, bukan itu saja Zainal. Striker-striker yang lain juga tidak bergerak mencari ruang untuk menerima tendangan bola daripada beliau. Jadi kerjasama persefahaman begitu penting ya di sini. Keserasian masih lagi belum wujud di dalam pasukan Johor Darul Takzim ini. Karol Izwan. Zakwan dipersalahkan. Sepakan telah pun diambil sebentar tadi. Agak marah sedikit Pia. Kerana Karol Izwan agak gopoh sebentar tadi. Ezri. Azmi Muslim. Kelantan cuba untuk mendapatkan retak kemenangan semula. Jauh hantaran-hantaran dari bawah dan mereka bypass midfield. Cuba untuk terus mendapatkan Syarul Idlan ataupun Safi Salih. Barisan tengah pasukan Johor harus bertindak lebih kreatif lagi. Asalkan lebih awal daripada mereka terhadap pemain-pemain harus dipertingkatkan kerana kita dapat lihat beberapa kali lorongan-lorongan daripada bahagian tengah pasukan Kelantan ini dapat diberikan kepada striker mereka. Weri clearance jauh. Sedikit. Tetapi gandingan beliau dengan Obina cukup menarik malam ini. Setiap kali Obina naik ke atas, beliau ada di belakangnya. Begitu juga kemudian beliau naik ke atas, Obina beliau ada di belakangnya. Zakwan dipersalahkan. Cuba membantah keputusan dari Sabri Madaud. Ya, satu halangan telah dilakukan oleh Zakwan.
kabarnya Fauzi Roslan semakin mengamuk dengan satu lagi jaringan yang meletakkan Pahang di depan mengatasi Negeri Sembilan. 3 game Negeri Sembilan melaluinya, belum ada sebarang jaringan. Indra offside. Sedang mengatasi T-Team ketika ini dalam pertarungan yang dilangsungkan di Paroi. Karena di sini masih lagi 0-0. Giza. Cross yang baik sebenarnya, dan itu dia Safi Salih. Tetapi lihat Apek betul-betul di depan, menunggu sahaja, tak bergerak Apek. Kita lihat tadi sebelum Giza melakukan hantaran silang, 3-4 orang pemain pertahanan pasukan Kelantan menutup ruang baginya, tetapi kepakaran yang ada pada Giza masih mampu untuk beliau melakukan satu hantaran silang. Terperangkap pertahanan pasukan Kelantan dan Safi bijak mencari ruang, tetapi kecekapan Far Apek pandai menutup angle bola tepat kepada tangannya. Kita sebenarnya sedang menanti gol pertama dari Safi Salih dalam saingan Liga Malaysia ini dalam tempoh 2 tahun lepas dia meninggalkan Selangor. Tapi kualiti cross yang dilakukan oleh Danny Giza tadilah yang sepatutnya jadi perhatian juga. Saya menjangkakan bahawa Daud Su akan menutup ya. Memang satu peluang yang cukup baik bagi Safi tadi untuk melakukan jaringan. Terperangkap, rata-rata terperangkap pertahanan pasukan Kelantan dengan hantaran silang yang cukup bijak daripada Giza tadi. Sekali lagi, lambungan yang betul-betul mengelirukan Nueri. Betul-betul di belakang Obina. Inilah satu kualiti crosses. Hantarkan bola di belakang pertahanan. Giza dipersalahkan. Nampan bola dengan tangan. Pemain-pemain Kelantan di separuh masa kedua ini nampak agak perlahan penggerakan mereka. Manju dipersalahkan juga. Anda menolak sedikit saja Muslim. Pemain pertahanan yang berharap akan dapat tersenarai 10 dalam pasukan kebangsaan. Syarul Idlan lakukan larian di sebelah tepi. Nick Syarul mengawalnya. Langsung tak bagi ruang. Pemain yang berasal dari rantau panjang itu. Ya, beliau cukup bersedia menggunakan, ini dikatakan menggunakan kebijaksanaan. Tidak menggunakan tenaga semata-mata untuk mempertahan gerakan yang dilakukan oleh Syarul. Lagi sekali hantaran jauh. Nick Syarul tersenarai dalam skuad kebangsaan untuk menjalani latihan fasa terakhir. Tapi mungkin kerana pengalaman, faktor pengalaman yang menyebabkan beliau diketepikan saat akhir. Bicara begini cukup matang corak permainannya. Ya, pada malam ini beliau telah menunjukkan satu persembahan yang cukup baik. Tidak perlu dipertikaikan lagi akan kematangannya. Daud Su. Terlalu cepat untuk menolak 3 orang pemain sekarang ini untuk Darul Takzim. Dapat dihalang dengan begitu mudah sekali oleh seorang pemain, yaitu Syakir Syahri. Indra berdepan dengan Azmi Muslim. Berjaya. Satu lambungan yang baik. Tepis keluar oleh Zamir. Saya tidak tahu sama ada itu satu proses ataupun satu cubaan. Namun begitu bagaimana beliau menggunakan skillnya, bijak menewaskan Muslim, terpaksa memusing Muslim melakukan halangan. Satu curling shot yang cukup baik daripada Indra. Ya, saya rasa ini memang satu cubaan yang cukup menarik daripada Indra. Tidak mungkin terlalu tinggi untuk beliau melakukan hantaran silang.
Obina Nueri. Saya rasa setakat ini Boyan Hodak boleh nafas lega dengan corak permainan yang ditunjukkan oleh anak-anak buahnya dengan kedudukan 1-0. Belum selamat, belum cukup kukuh. Dibantu juga dengan ketumpulan barisan hadapan Darul Takzim. Biarpun mereka baru memasukkan Danny Giza. Ezri. Nueri. Batirati. Dapat melepaskan diri. Wah, tersekat pula. Namun dia masih lagi kekal. Satu peluang untuk Batirati. 3-4 pemain melihat saja. Wow. Corak yang ditunjukkan oleh Badri ketika bola hampir terlepas daripada kakinya itu tadi. Beliau mengejar kembali, merampas bola, memusing, melakukan satu positif approach, iaitu tidak menghantar bola itu ke belakang, tetapi terus ke depan melakukan tendangan ke arah pintu gol. Giza. Dia perlu belajar dengan budaya bola sepak Malaysia. Dan Nueri pada musim lalu antara pemain import yang cemerlang. Sedikit sebanyak memberikan arah kepada Nueri. Bagaimana keadaan yang berlaku. Syakir, bahaya. Beliau jangan lupa, beliau ada kad kuning. Syakir belum ada lah. Daud Su dengan Obina Nueri. Tapi dalam game Titim tempoh hari, lawan Titim dia ada. Sepak kandang percuma ini perlu dimanfaatkan. Sama ada Danny Giza ataupun Aidil ataupun Safiq Rahim. Masih lagi berbincang. Danny Giza mencuba. Dan itu adalah satu jaringan world class dari pemain bertaraf tinggi. Dan dia dapat merembat daripada jarak jauh. Macam Farhan juga world class skornya. Ya, saya mengatakan dari awal tadi, kemasukan di separuh masa kedua Giza ini tentu akan digunakan oleh Fandi. Dan nyata satu tindakan yang bijak oleh Fandi memasukkan Giza, menggunakan satu pencaturan yang bijak, memasukkan Giza di separuh masa kedua. Dan kita lihat tadi bagaimana satu tendangan yang cukup mantap, cukup kuat, meledak di penjuru sukar untuk Khairul Fahmi menewaskan penjaga gol nombor 1 negara kita ini. Satu tendangan yang mengelirukan sebenarnya. Tapi Apek saya lihat lambat juga untuk bertindak, melayangkan badannya. Gol penyamaan Danny Giza. Ya, dengan jarak yang begitu jauh, beliau mampu melakukan satu tendakan yang cukup meledak sekali. Kita malam ini sebenarnya dapat melihat dua jaringan yang cukup tinggi kualitinya. Giza turun ke bawah. Apa reaksi daripada Johor? Kalau tempoh hari mereka dikejutkan dengan fantastic comeback Pahang, apakah malam ini giliran mereka pula? Silapnya juga dari pasukan Kelantan, mereka meredakan asakan mereka. Ya, kita dapat lihat juga mereka agak perlahan dalam mengasak setiap kali pemain Johor mendapat bola. Syafiq terpaksa tolak ke belakang. Safi Sali sebentar tadi maju lambat, tak boleh meneruskan permainan. Masa sudah tiba sebenarnya untuk maju dikeluarkan. Apakah Haris Safwan akan menjadi sandaran sekarang ini ataupun Zairo Anwar Zailani? Zairo Anwar Zailani lah untuk menggantikan Kita Manju. Ya, satu lagi pemain baru bagi pasukan Kelantan.
Jaringan yang dapat dihasilkan oleh penyerang import antara nama besar yang beraksi dalam saingan Liga Malaysia kita. Kita sebenarnya cukup berbangga dengan kehadiran pemain-pemain yang hebat seperti Giza ini, dan ya, tidak cukup tinggi kita dapat lihat tadi ketika Apik melayangkan badannya untuk menampan bola ataupun menangkis bola yang dilakukan oleh Giza tadi. Terlalu kuat tendakan yang dilakukan oleh Giza. Cukup menarik. Manakala agak malang untuk Kita Manju. Dah 4 game dilalui oleh beliau. Namun begitu dia belum lagi menunjukkan impaknya. Lawanan ini pastinya mendapat perhatian di selatan tanah air yang tak dapat ke Kota Baru. Lahir pada 17 Ogos 1980 di Jerez de la Frontera. Di mana tu? Di Spanyol lah. Beraksi dengan pasukan Getafe, Fenerbahce, Real Mallorca, dan juga pernah bersama dengan pasukan Barcelona B, dipinjamkan di situ. Paling signifikan sekali untuk Giza adalah membantu Spanyol menjulang Euro 2008. Satu sama kedudukan. Kita ada banyak masa lagi sebenarnya untuk menantikan aksi daripada kedua-dua pasukan yang mempunyai taraf 5 bintang dalam saingan bola sepak tempatan ini. Haris Safwan Kamal yang dibawa masuk sebenarnya, bukannya Zairo Anwar Zalani. Namun Captain Fantastic Iradi cuba mendapatkan Haris Safwan Kamal. Dikeluarkan oleh Azmi Muslim. Zakwan dikejar oleh Khairul Izwan. Jauh hantarannya. Patut dilepaskan bola itu kepada Giza. Daud Su agak terleka. Dani Giza pendek. Silapan dari Syafiq Rahim yang sepatutnya boleh membawa bola itu ke tengah ataupun ke kanan. Beliau masih boleh ada masa untuk menampan bola itu, untuk melakukan tindakan susulan yang lebih baik. Azmi dikejar oleh Indra Putra, pemain yang menghasilkan gol yang cantik pada final Piala Malaysia tahun lalu. Objek dibaling ke padang, iaitu botol air. Dan kita harapkan bahawa penyokong-penyokong mampu untuk awali musim mereka. Ini adalah satu perlawanan yang kita nanti-nantikan. Kita tak perlu ada insiden buruk. Pendek dari Zakwan. Safisali. Wery menggunakan susuk tubuh badannya untuk menyekat Safisali. Di situ Safisali peluang kesilapan Khairul Fahmi Cekmat. Hampir-hampir saja. Namun apakah ada kontak? Kita nantikan. Ya, hilang tumpuan Apek. Satu kesilapan yang cukup berbahaya, yang tidak boleh dimaafkan sekiranya ini berlaku. Kita lihat bagaimana Apek yang cuba melakukan tendangan miss kick. Kakinya terkena Mak Yo, menyebabkan Mak Yo jatuh tanpa disengajakan. Namun begitu bernasib baik pasukan Kelantan. Kerana kesilapan yang daripada Apek ini adalah satu kesilapan yang tidak sewajarnya. Beliau terlalu rileks. Mengeluarkan bola itu daripada kawasan bahaya adalah dengan lebih pantas adalah lebih baik. Del Nero di sebelah kiri agak sugol. Khairul Azman Muhammad. Kas penjaga gol kebangsaan Fandi Ahmad, teammates-nya, legenda bola sepak di Singapura, yang memiliki
keupayaan dalam melakukan tandukan. Dan kita lihat sekali lagi, oh, miscue dari Apek. Ya. Dia masih lagi sukar untuk mencari bahawa gagal untuk menyelamatkan sepakan percuma dari Danny Giza tadi. Kembali semula kepada Darul Takzim FC. Satu sama kedudukan ketika ini. ATM sedang mengatasi T-Team 2-0. Jadi dua pasukan dari Terengganu itu tak bernasib baik setakat ini. Petang tadi Terengganu tewas kepada Selangor. Karun Izwan, tackle yang baik dari Ahmad Ezri, tapi dirampas mula oleh Syakir. Pia. Azmi Muslim. Haris Safwan. Lihat kesungguhan yang ditunjukkan oleh Kapten Kelantan. Bolakan yang baik dari Ezri. Safiq Rahim menukar arah permainan, terlalu kuat. Tapi Mak Yo pula offside. Pattern permainan dah pecah sebenarnya. Ya, sekarang betul. ini apa yang saya lihat kedua pasukan cuma hantar bola ke depan, create lah peluang ataupun chances untuk mendapatkan jaringan. Farhan, penjaring gol, juga tenggelam sebenarnya di separuh masa yang kedua ini. Jarang beliau berlari, jarang beliau mendapat bola. Indra. Ada kejutan di Stadium Shah Alam. Nantilah. Sekejap lagi kita beritahu. Game antara PKNS dengan Lions 12. Pasukan yang tak kalah pada dua peranan yang lalu. Padir Radi rendah crossnya ke dalam kawasan penalti. Syakir tenang saja. Dapat lihat Karun Izwan diasak oleh Zakwan. Darul Fitri. Bahaya kedudukan ini untuk Darul Takzim, tapi berjaya dihalang oleh Azmi Muslim. PKNS 1, Lions 12-0. Di sini satu sama kedudukannya. Bagi Kelantan, mereka dah komplit dah sebenarnya. Draw, menang, kalah sepanjang musim ini. Kalau Nueri cepat sikit, dia potong depan, boleh bahaya kedudukan untuk Darul Takzim. Counter attack, Matyo gerak solo, dorongan yang baik, tapi offside oleh Safi Salih. Sayang. Ya, Zainal, rata-rata pada malam ini kita lihat Safi Salih kurang besar peranan yang ditunjukkan olehnya. Kita lihat di sini bagaimana beliau gagal meletakkan dirinya dalam kedudukan yang cukup baik untuk menerima hantaran yang dibuat oleh Syarul tadi. Sebagai pemain yang cukup berpengalaman, beliau patutnya lebih arif. Dengan yang baik dari Safi Salih. Danny Giza. Matyo membuka permainan. Zakwan. Sekali lagi dari Safi Salih. Dua kali dia melibas. Dua kali dia nak jadi pemain sepak takraw pada malam ini. Ya, Zakwan yang tidak diasak dengan begitu rapat oleh Zairul tadi memberikan dia kelebihan untuk melakukan hantaran kepada Safi. Dan Safi kita tahu mempunyai kelebihan yang cukup unik di sini. Sekali lagi cuba melakukan satu libasan sepak takraw. Terus mengalami kekejangan otot. Apalah yang agaknya apik usik dia tu. Effort yang baik. Skill tinggi yang nak ditunjukkan dalam perlawanan ini. Kelihatan rata-rata pemain-pemain kepenatan
kerana permainan yang agresif dari awal yang ditunjukkan oleh kedua pasukan. Dalam pada itu Irfan Abdul Ghani bakal dibawa masuk bagi meneruskan permainan ini. Bekas pemain back kiri untuk skuad Harimau Muda. Ini dilepaskan atas faktor usia di bawah bimbingan Ong Kim Sui. Musim lalu dia dengan pasukan Felda United. Ini yang menariknya, pertukaran di manakah Irfan akan beraksi. Johor sebenarnya menanti juga kembalinya seorang lagi Irfan, iaitu Irfan Fazail dari skuad Harimau Muda Ong Kim Sui. Ada tambahan jaringan di Kuantan. Azmi tak sampai kepada Giza. Fadil Radhi, Haris Safwan perlu banyak terbabit dalam gerakan-gerakan pasukan Kelantan ini. Ada tambahan jaringan juga di Shah Alam. Fadil Radhi tak berjaya mengatasi Azri. Syarul berjaya melepaskan diri dari kawalan Daud Su. Berdepan dengan Nik Syarul Azim. Giza pendek antaranya, namun pelagaan yang agak keras antara Safi Sali dengan Karol Fahmi Cekman. Namun begitu Zainal, kita lihat bagaimana pantasnya dan cara yang ditunjukkan oleh Giza. Oh, di celah-celah pemain itu. Ya, masih saya ingat bagaimana hantaran di celah-celah yang dilakukan oleh beliau ketika bertemu dengan Pahang tempoh hari. Lepas seperti itulah yang sebenarnya kekurangan sangat dalam Liga Malaysia ini, terutamanya nak dihantar oleh pemain-pemain tempatan. Farhan. Pelambungan yang agak mengelirukan dari Farhan. Kalau tak disentuh, sesuatu boleh berlaku dan kemudiannya. Oh, semuanya nak mencipta kejutan setakat ini. Itu adalah satu try Azlan Johar, bukan cross. Menyangkakan lorongan dilakukan untuk Syarul, tetapi beliau mengambil keputusan berlaku. Oh, Zamir terkena tiang gol tadi. Ya, satu lencongan. Ya, Pia juga ada di situ untuk menyambut lantaran itu. Tapi kedudukannya dah sukar sebenarnya. Tetapi lambat pula Indra untuk memintas di hadapan Aidil untuk menyambut hantaran silang yang cuba dilakukan oleh Pia tadi. Okey, kepada peminat-peminat The Red Warriors yang berkumpul di kumpulan media Karangkraf, kerana ada skrin gergasi yang dipasang di sana. Selamat menonton, kerana saya percaya anda berpuas hati setakat ini. Begitu juga dengan di seluruh negara lah, tak kira di Lakin, di Kempas dan sebagainya. Setakat ini mungkin anda boleh menarik nafas lega. Darul Takzim berjaya menyamakan kedudukan dengan satu gol yang baik. Anda juga sedang melihat keupayaan seorang kapten, iaitu Fadil Radhi, yang masih lagi tidak putus asa. Begitu juga dengan kesungguhan yang ditunjukkan oleh pemain import ini, iaitu Obina Nueri namanya. Ya, kita lihat saja bagaimana tandukan yang dilakukan oleh dia, melayangkan badannya ke belakang, kemudian melakukan satu melengkukkan kepalanya untuk memastikan bola itu ke arah pintu gol. Kita lihat tak ada angle tu. Ya, satu cobaan yang cukup menarik, sukar dilakukan, tetapi beliau mampu melakukannya dengan begitu berkesan. Berkesan sekali. Azmi cepat klik ke belakang dari Syarul Idlan untuk mendapatkan Danny Giza. Belum ada pertukaran dapat dilakukan. Namun begitu, kad kuning yang pertama akan dilayangkan untuk pemain Darul Takzim, Ahmad Ezri, pemain yang berasal dari Kota Baru. ATM 3-0 sekarang ini.
PKNS dan juga Pahang sedang melalui lawan masing-masing dengan 2-0. Kita lihat tidak ada pemain tengah Johor Darul Takzim ketika bola rebound. Seperti separuh masa pertama, inilah yang begitu ketara kekurangan yang terdapat pada pasukan Johor Darul Takzim ini. Ezri mengutip kad kuning yang kedua bagi dirinya selepas mengutip kad yang sama di Kuantan tempoh hari, tetapi dalam Liga 3 kad kuning baru 1 pengantungan. Syarul Idlan pantas, tapi Syakir juga enggan mengaku kalah. Syarul Azim untuk Karul Izwan berdepan dengan Faizal Mansur. Tak berani untuk membawa bola naik ke atas. Nik Syarul, lambungan tinggi, Farhan tidak offside. Zakwan, Syakir datang dari belakang untuk mencuri dari kaki Syafiq Rahim. Miscue sebentar tadi, bahaya. Namun begitu dapat ditangkap kemas oleh Zamir. Zamir menyedari juga bahawa apabila kemasukan Al-Hafiz Hamzah dalam skuad ini, mana kedudukannya bukan lagi selaku penjaga gol utama, jadi dia berusaha keras. Dan setakat ini boleh dikatakan beliau telah mampu menggalas tugasnya dengan begitu berkesan. Karul, Bia, Aidil, cantik tampanan Bia. Farhan juga melakukan larian yang bijak, dibantu oleh Aidil. Tekanan beginilah yang perlu dibendung oleh pertahanan Darul Takzim, manakala Kelantan pula tidak seharusnya melepaskan peluang secepat mungkin. Daud Su, kesilapan dari Daud Su melepaskan penguasaan pasukan Kelantan. Zakwan perlukan rakan di sebelah tepi ini. Tolakan pendek untuk Matyo, lontaran ke dalam, bukan sepakan percuma. Ini adalah satu ujian sebenarnya saya melihat Syarul Idlan untuk berdepan dengan pertahanan-pertahanan dari Bahrain, dari Qatar, dari Yaman yang lebih tegap dan juga sasa seperti Omin Anweri inilah. Ini test of character ke atas beliau ya. Test of physical juga. Kerana kita bukan sukar berhadapan dengan pasukan lama anda. Bukan mudah maksud anda. Ya. Syafiq, luang untuk Syafiq tapi dipersalahkan. Pantas diambil oleh Syakir. Haris Safwan, Indra Putra menanti di depan, tapi dia gopoh terlalu cepat. Farhan jatuh kepada Bandi Radi, cari ruang, cari rakan juga. Nervous moment ketika ini Darul Takzim kerana sedang diasak hebat. Apakah cross yang akan dilakukan? Haris Safwan, Farhan. Tak ada angle sebenarnya, tak ada step untuk Farhan. Saya lihat seolah-olah macam ramai pemain-pemain Kelantan. Setiap kali bola rebound atau bola dikeluarkan oleh pemain-pemain Johor. Kita lihat di sini satu hantaran silang. Cuba dilakukan tandukan oleh Indra. Namun begitu Farhan, bola yang datang terlalu laju untuk beliau melakukan tendangan terus. Terpaksa menampannya lebih dahulu. Tetapi tampaknya kita tidak terlalu laju bola yang datang kepada beliau. Tetapi tampanan pertamanya itu menyukarkan beliau untuk melakukan tendangan yang lebih kuat ke arah pintu gol pasukan Johor. Saudara pembina bola sepak sebenarnya boleh menyertai dua hala. Setiap berhabisnya, setiap berakhirnya secara langsung bola sepak kami ini menerusi Google Hangout. Dan anda jangan lupa untuk mengikuti
Kejohanan badminton terbuka Malaysia yang akan kami bawakan siaran secara langsung nanti pada 19 hingga 20 hari bulan Januari ini. Jangan lupa insya-Allah esok kita jumpa dalam formasi. Tak lupa juga kepada Akbar Syahri, hos Sensasi Cafe Sukan setiap hari Isnin 8.30 malam. Di sini satu sama. Saya masih lagi nak mengatakan tentang gol-gol, jaringan-jaringan yang terhasil dari kedua-dua pasukan. Tapi tak lupa juga dengan kesungguhan yang ditunjukkan oleh pemain-pemain. Terutamanya pemain-pemain yang senior. Ya. Saya tertarik dengan cakap senior tu Zainal ya, kerana kita lihat saja gandengan Farhan dan rakan-rakannya yang senior itu cukup baik. Agak menggelirukan. Azmi Muslim, Aidil, Zakwan, semuanya ada pengalaman dengan pasukan tentera yang beraksi di sini dalam persaingan Piala Malaysia. Dua pasukan ini saja kita dapat lihat bagaimana ramainya pemain-pemain bertaraf antarabangsa beraksi kini. Ezri kembali semula kepada Danny Giza. Lambungan untuk mendapatkan Zakwan, tapi mudah dibaca oleh Obina Nueri. Taran silang dari Indra Putra, tapi kawalan bola yang kurang kemas dari Karim Izwan. Matyo juga agak kopoh untuk menolak kepada rakan. Kita sedang menuju ke minit-minit terakhir permainan ketika ini. Nervous ending. Untuk kedua-dua pasukan. Kedua-duanya tak mau kalah sebenarnya. Akan calalah maruah mereka. Kelantan cuba mengekalkan rekod bersih di tempat sendiri ini. Haris Safwan cuba untuk mencari Indra. Badri Radi dipersalahkan. Safi Sali di seberang sana. Tak dikawal. Giza sudah melakukan larian. Tak sampai. Bahaya kedudukan untuk Kelantan ketika ini. Namun begitu, percubaan yang dilepaskan agak perlahan, namun sepakan penjuru bagi pasukan Darul Takzim. Kan? Ya, kita lihat di sini bagaimana Giza gagal untuk melakukan satu hantaran silang ke dalam, kerana kita lihat memang tidak ada angle bagi beliau untuk melakukan penjudah di situ. Lebih baik jika ada rakan-rakannya datang daripada belakang untuk menyambut hantaran daripada beliau. Kerana di sini kita lihat Giza sudah tidak ada ruang dan juga tidak ada angle yang cukup untuk beliau melakukan penjudah ke arah pintu gol. Satu kad kuning lagi dilayangkan oleh pengadil. Kali ini untuk Danny Giza kerana melambatkan permainan. Sepakan percuma kepada Darul Takzim di seberang sana. Badri Radi pula yang menjatuhkan Syafiq Rahim. Saya sebenarnya kepingin nak melihat gandingan Syafiq Rahim dengan Badri Radi dalam pasukan Malaysia ni. Ya. Kerana kita lihat Syafiq lebih menunjukkan permainan-permainan yang mudah, tidak agresif ke depan. So beliau bertindak di belakang dan Pia di depan. Saya rasa ada satu gandingan yang baik. Akram Mahinan, pemain yang berasal dari Kedah, bakal dibawa masuk pada saat-saat terakhir ini. Tapi dari Syafiq, tendangannya tak begitu menjadi hari ini. Masih lagi dalam kawasan permainan. Zakwan Muslim cuba untuk melibas bola itu. Ini peluang yang terakhir, saat-saat terakhir ini. Azmi Muslim mendada bola itu. Tak sampai kepada Haris Safwan. Turun naik Pia. Sekarang ini dapat
kepada Haris Safwan. Cuma kawalan Haris saja yang agak mengecewakan sedikit. Zarul Fitri. Masih lagi dalam permainan, namun begitu offside. Farhan. Offside ke tidak? Ya, ada dua pemain offside. Dua orang pemain Baradang Kurga offside. Betul, tindakan pengadil tadi. Ahmad Ezri dibawa keluar. 4 minit masa tambahan, Zainal. Oh, lama tu. Macam-macam boleh berlaku. Akram. Diarah oleh Syafiq supaya bertenang. Tolong bahagian bawah. Offside dan Giza. Izwan Solahuddin pula bakal dibawa masuk untuk Kelantan. Akram dipersalahkan. Cepat diambil. Karul Izwan dibantu oleh Zarul Fitri. Masih lagi dalam kawasan permainan. Satu lorongan yang ini agak bahaya, tapi mujur. Syarul Azim berada di bawah. Nueri tenang. Satu lagi kesilapan yang dilakukan oleh Akram. Dan terus dilayangkan kad kuning. Main. Sumbangan anda adalah kad kuning kepada pasukan. Dan sekarang ini memberikan pula sepakan percuma pada kedudukan yang bahaya. Ya, satu bentesan daripada belakang ke atas Farhan oleh Akram. Beliau terlalu gopoh. Ini adalah peluang terbaik untuk pasukan Kelantan. Akram menyambut ulang tahun yang ke-29 Januari lalu. Mati Radi pastinya menjadi tumpuan untuk menghantar bola yang cukup baik dalam kawasan penalti. Satu lambungan, Nueri. Tapi sayang. Permainan ini akan tamat bila-bila masa saja. Apakah perlu Izwan Solahuddin dibawa masuk? Ya, bola itu yang dibuat oleh Piah Hantaran tadi terlalu melambung tinggi. Jika sekiranya sedikit tajam, sudah tentu memungkinkan satu peluang yang lebih baik untuk pasukan Kelantan. Tetapi Obina, bola di atas beliau juga menanduk. Bola di bawah beliau juga melakukan tandukan. Inilah dia kehebatan yang ditunjukkan oleh pemain ini, kesungguhan. Kiri. Tamat permainan Nazran Johar. Oh, belum. Sorry. Saya dengar Ong Kim Sui, Harimau Muda, berpeluang untuk bukan kebolehannya pada saat-saat terakhir ini. Zarul Fitri tenang. Tampanan yang pertama. Tamat permainan. 1-1. Berakhir dengan kedua pasukan berkongsi satu mata. Walaupun sebentar tadi 4 minit masa tambahan diberikan. Dan man of the match, Dan. Ya, saya berikan pada Obina. Terima kasih, Dan. Masing-masing cuba mempertikaikan keputusan daripada pengadil. Namun begitu, whistle terakhir sudah pun ditiupkan oleh Suhaimi Mat Hasan. Kita malam ini sebenarnya turut melihatkan terjejas dengan beberapa keputusan. Nak disambung semula. Saya pun tak pasti apakah sebenarnya yang berlega di fikiran Suhaimi Mat Hasan. Kerana tambahan masa sebenarnya belum lagi ditunjukkan.
Well. Okey, kita relax sekejap. Kita tunggu keputusan yang akan berlaku di tengah padang itu. Pengadil Suhaimi Mat Hassan menamatkan permainan ini dengan kedudukan 1-1. Ya, perlawanan sudah pun habis, Zainal. Obina Nueri, pemain terbaik. Dengan Farhan menjadikan gol pendahuluan disamakan oleh Danny Giza. Baik, demikian tadi berakhir drama dan juga epik di Stadium Sultan Muhammad keempat. Walaupun pada hakikatnya seolah-olah seperti 8 saat yang berbaki, Suhaimi Mat Hassan telah pun berada dalam kondisi yang terbaik sebenarnya mengawal permainan, tetapi kerana 8 saat dia menjadi tumpuan tiba-tiba. Baiklah, jadi